Sebab mau jadi wakil rakyat, confirm banyak makan. Kita tok memulakan hari kita. Depends. Kalau di kawasan, kita mulakan hari dengan berjemaah dengan penduduk kampung di kawasan. Lepas saya cari kawasan-kawasan masyarakat kampung untuk minum bersama, makan bersama. Dan kebanyakan program kita di kampung kita adakan awal. Sebab kita tahu penduduk kampung dan suka perkara yang dibuat awal, cepat, pantas, dan mereka banyak urusan-urusan mereka sendiri. Sebenarnya bila kita turun awal pagi di kawasan, sama ada pergi masjid suruh, pergi ke pasar, pergi ke jembatan Nangga Sidak Nelayan, Nangga orang pergi kebun, kita akan lebih tahu apa sebenarnya perubahan yang berlaku dalam masyarakat kita. Kita bukan hanya dengar laporan saja, tapi kita dapat merasai sendiri tentang keperluan-keperluan penduduk di kawasan. Dalam kerjaya kita sebagai wakil rakyat lah, macam ni kita membahagikan kehidupan peribadi dengan kerjaya kita. Kehidupan peribadi sebagai wakil rakyat, sebenarnya bila jadi wakil rakyat kita dah jadi milik awam. Tidak ada istilah kehidupan peribadi. Dan ia satu perkara yang amat sukar. Sebab setiap gerak-geri kita orang akan nilai, perkataan kita orang akan nilai, even warna baju kita pun orang akan nilai. Fahal lagi tu pakai baju merah. Ada marah kah? Ataupun ada sesuatu yang lain kah? Sebab kehidupan jadi orang politik, kita jadi public property. Tetapi bila jadi wakil rakyat, keutamaan kita pelbagai. Tetapi sudah pasti kepentingan rakyat, permintaan rakyat, semuanya jadi prioriti utama. Okay. Jadi kita masa lapang kita lah, masa cuti kita kan, kita suka apa hobi kita. Hobi saya dah lain, cari buku, baca buku, cari maklumat yang baru, mengetahui perkembangan di dunia luar, mengetahui perkembangan politik di tempat yang lain, perkembangan pentadbiran. Sebab saya tu dari dulu saya suka melihat sejarah. Bila kita melihat sejarah, kita suka melihat apa lagi yang berlaku selepas untuk kita faham tentang perubahan masyarakat. Dan bila kita faham tentang perubahan masyarakat, kita akan jadi lebih faham apakah bentuk pembangunan, kemajuan, perubahan yang baru yang perlu kita bawa kepada komuniti kita. Dan sudah pasti sebelum perubahan itu dibuat, kita perlu war-warkan kepada masyarakat. Di dunia lain berlaku demikian. Jadi kita mesti bersedia. Sebab banyak projek pembangunan yang kita bawa kepada masyarakat, apabila mereka kurang memahami, penolakan itu akan berlaku. Dan mungkin menyebabkan masyarakat kita akan mundur sedikit ke belakang. Kerana mereka mungkin kurang faham. Contohlah kita nak mula jalan raya, konektiviti dengan kawasan bandar. Mula-mula orang akan excited. Tapi lama-lama orang akan melihat persaingan. Tetapi kita perlu beritahu awal, persaingan tu sesuatu yang sehat, yang mana orang kampung mesti bersedia. Bila kita buka jalan, sudah pasti orang daripada luar akan berjual di pasar kita. Mereka akan jadi pesaing kepada pedagang-pedagang di kawasan. Tetapi pedagang di kawasan, kalau mereka berubah sikap, mereka akan jadi pedagang, peniaga yang lebih berjaya sebenarnya. Jadi sebab pun ditanya dengan saya, masa lapang saya banyak membaca. Saya suka lihat dokumentari. Saya suka lihat cerita-cerita berunsurkan sejarah. Sebab sejarah inilah yang akan membantu kita mencorakkan perubahan politik kepada masyarakat kita. Sejarah Sarawak si panjang, si jauh. Berbanding dengan masyarakat negara maju yang sejarah mereka panjang, sebab itu mereka dapat buat perubahan yang menyeluruh dalam masyarakat mereka. Apa favorite food kita kan? Wah, soalannya sih mengancam tu. Sudah pasti makanan tempatan. Kucing tu tiap minggu mesti makan mi kolok, makan laksa Sarawak. Di kampung cari linut, cari ume, cari ulam.
So bab makanan saya sih memilih gila lah, tapi saya suka yang asli berdasarkan tempat-tempat yang berkenaan. Selamat kita jadi wakil rakyat lah, apa perkara ataupun peristiwa yang paling menyentuh perasaan yang tak siapa lupa, kita bercerita? Yang saya rasa amat menyentuh perasaan ialah keinginan besar pemimpin utama kita. Saya masuk zaman Tok Nan, sekarang zaman Datuk Patinggi Abang Johari. Mereka sebenarnya amat bersungguh-sungguh mahu melihat luar bandar itu membangun. Jadi bila kita wakil rakyat bawa cadangan yang kadang-kadang kita fikir boleh lulus kasih, kepimpinan kita sentiasa beri jalan memastikan ia berjaya. Jadi kita banyak buat pembangunan di Sarawak, terutama luar bandar sekarang. Menurang kira ROI, si berbaloi. Buat jalan raya besar-besar, jambatan besar-besar, masjid besar-besar, bangunan besar-besar, rumah kedai di Senun situ. Apakah ada pulangan? Mungkin lambat. Tetapi pemimpin kita melihat sebab kita dah lama gila, jauh ke belakang. Jadi mereka melihat perkara ini mesti dilakukan walaupun by stages. Nyasik dapat dipolah sekaligus, tapi perancangan dibuat, bukan hanya dirancang, ia mesti dimulakan sekarang. Ada setengah projek perlu 3 tahun, ada setengah projek perlu 5 tahun. Tetapi saya rasa amat terharu, terutama macam kawasan saya, density kepadatan penduduk tidak tinggi, tetapi kelulusan projek itu amat banyak. Dan ini beri semangat kepada kita untuk terus berusaha memastikan penduduk di kawasan kita bersedia menerima pembangunan dan bersedia menghadapi cabaran selepas pembangunan itu sampai ke kawasan kita. Kita tahulah bila jalan dah masuk kampung, bukan nak bagus saja masuk, nak si bagus pun masuk, dak dadahnya, dak pilhayalnya, orang curinya, sindikatnya. Tapi memang kita si berani berubah bila lagi. Sebab saya sebut pemimpin kita di Sarawak pada masa sekarang, mereka bukan hanya bercakap, tetapi mereka melaksanakan, dan natijahnya ialah kami orang wakil rakyat jadi gagu, jadi lelah. Sebab apa? Penduduk di kawasan kita zaman internet tu punya nangga kawasan YB lain ada development yang akan nanya kawasan kita bila lagi, atau bahasanya si bagus lewat juga YB tu si macam Facebook kah, si tahu kawasan lain dah ada kah, kawasan kita si boleh ada kah. Kadang-kadang kita nyebut si semua benda sesuai di semua tempat, dia ada akan counter balik. So tu benda yang amat positif untuk Sarawak sebenarnya. Dan kita rasa dengan undi 18, penglibatan generasi baru, generasi apa saya sebut kini tu, Z kah? Z. Saya sih pandai nyebut lah. Generasi Z, mereka cukup kreatif dalam memberikan pandangan sebab mereka terdedah dengan dunia luar. Bukan hanya terdedah dengan bandar, YouTube dilihat tiap hari. So, dia tahu di tempat lain ada barang tu, gini kita ngembak barang yang bagus-bagus tu ke kawasan kita. Dan alhamdulillah pemimpin kita pun, terutama Datuk Patinggi Premier kita, nya orang digital, bila kita ngembak cadangan-cadangan macam tu, nya tahu barang kesesuaian dan keperluannya kepada setiap kawasan. Okay. Jadi kita dah tadi jadi gepak ada lelah. Jadi apa tips kita untuk kekal bertenaga? Saya satu benda lah, tak maaf saya sebut lah, saya sih kompromi. Tidur mesti cukup. Makan saya apa? Sebab mau jadi wakil rakyat confirm banyak makan. Kami orang kan naik belon ke muka, paksa timbang. Tiap kali timbang ialah jadi tension. Aduh, naik lagi 2 kilo, naik lagi 3 kilo. Makan saya ada isu. Tidur. Sebab bila kita rehat, jasmani kita akan dapat co-op dengan diri kita. Bila kita rehat cukup, tidur cukup, insya-Allah kita kurang kena penyakit. Sebab nak lain-lain kita boleh adjust, tapi tidur, terutama saya pun dah setengah abad lah. Munya si dilayan mulanya merajuk kelak udah habis cerita. Dan bila kita masuk dalam majlis, bila kita si cukup tidur, emosi kita jadi si bagus, cara fikir kita pun kurang tajam.